Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Utamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk memanfaatkan masa-masanya untuk menunaikan tanggungjawab kita, iaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu adalah perkara yang wajib yang ramai di kalangan kita memandangnya sepi kerana ianya tidak kita lihat kepada hasilnya, tak dapat dilihat dengan hasil yang berbentuk material. Ianya perkara yang ilmu adalah satu perkara yang hanya dihargai oleh orang-orang yang mengenalinya. Oleh itu bagi orang-orang yang beriman, mereka sangat menghargai detik-detik mereka di dunia ini dengan menambahkan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan mulakan majlis kita dengan bacaan surah Al-Fatihah, iaitu dengan bacaan qiraat Hafs an Asim. Kemudian kita akan pergi kepada bacaan teks kitab tafsir surah Al-Fatihah oleh Al-Fadhil Ustaz Idrus Abidin Hafizahullah. Dan ketiga kita akan pergi kepada sedikit aktiviti tadabbur berkaitan dengan topik-topik tertentu berkaitan dalam surah Al-Fatihah. Jadi insyaAllah kita mula dengan bacaan surah Fatihah. Hari ni ada orang ke Prof? Ada. Okey. Tok Bilal kita, Haji Pak Ali. Haji ni. Okey. Tuan Haji Ghazali. Jadi saya mula dulu. Saya Sila. Sekali imbas. Lepas tu insya-Allah saya akan dengar satu bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebenarnya tak ada berhenti. Saya jadi terbawa sebab saya antara yang mentarjihkan bahawa surah Fatihah mula dengan Alhamdulillah, selalu saya berhenti surah Al-Fatihah alaihim. Tapi untuk riwayat Hafs an Asim memang kena baca penuh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan waladdallin tu mesti 6 harakat kalau ikut pada riwayat Hafs an Asim. Kadang-kadang dalam pembacaan kadang-kadang kita sendiri tersilap. Namun dari hari ke hari kita perlu biasakan dengan bacaan yang betul. Silakan insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya-Allah, ahsan tabarakallah. Ya, terima kasih. Baik, bacaan yang baik. Alhamdulillah, rata-rata yang mengikuti kuliah kita ni orang-orang yang dah mengajar Quran, orang dah mahir dengan Quran Karim. Cuma dari segi tahsin qiraat ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Mana pertama 3 tempat dah tadi. 3 tempat, 3 perkataan. Pertama, ketika Ar-Rahim, biasa kita buat Ar-Rahim, kita selalu terbawa dengan kita tasydidkan ataupun kita hak tu ra dengan hak terpisah. Berbeza dengan kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman memang ra dengan hak itu berbaris mati. Ra Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Ar-Rahman hak tu memang baris mati. Jadi rah bunyinya rah. Berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ra dia tersendiri, fathah tersendiri. Him dia kasrah tersendiri, berbaris bawah sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him tu masih tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Kadang-kadang siapa pun sebab hak tu kita masuk awal, kadang-kadang terbawa macam tu. Perlu ingat tentulah. Jangan kita tersilap baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahim, rahim tu jadi rahim. Maksudnya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahim, him tu hak tu baru berbunyi selepas kita serentak kita tarik rahim. Itu mana kita berikan kasrah. Itu pertama, peringatan pertama. Tak perlu insya-Allah oleh kerana faktor masa tak perlu baiki sekarang. Peringatan saya yakin masing-masing boleh baiki insya-Allah. Kedua, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Oleh kerana kita selalu, orang Melayu kita ramai kawan nama Malik. Ataupun kita pun dah tahu lafaz Malik. Jadi kita biasanya ki itu masa Maliki, kita sebut Maliki. Maliki Yaumiddin. Sebenarnya kaf tu tidak berbaris mati. Kaf tu berbaris kasrah sepenuhnya. Maliki Yaumiddin. Liki. Bukan liki. Maliki Yaumiddin, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ihdinas sirat. Ihdinas sirat biasa kita sebut ihdinas sirat. Dah kita masuk dengan nas, dengan sin, baru kita sad tu baru tarik. Sebenarnya kita masuk pada awal lagi ihdinas. Masa nas tu dengan sad, bukan dengan sin. Itu sajalah peringatan untuk bacaan atau Bilal. Bacaan sempurna. Mana tak ada istilah orang kata bacaan Fatihah tak sah ni. Ada istilah tu kalau yang bacaan yang salah betul. Bacaan yang ada sekarang ni semua sah. Semua cuma kita buat tahsin, memperelokkan, lebih memperelokkan. Dan saya sendiri masih lagi mentahsinkan bacaan. Saya sendiri baca sendiri pun belum ada hakim pun saya sendiri pun tahu salah dah. Belum lagi kalau bagi isteri yang dengar. Isteri yang dengar lagi dah banyak dikomplain. Tak cukup ni bang. Tapi itulah. Kita tuntut dalam bab satu, kita tuntut ilmu, yang kedua bab praktikal ni, bab Quran ni memang perlu sentiasa kita perbetulkan bacaan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Prof, kita masuk terus pada yang kedua insyaAllah. Boleh. Okey, nanti di last, kalau yang dah baca last nanti, majlis kalau saya nak ijazahkan bacaan sebagainya, saya akan sebutkan dengan sanad semua sekali. Kita buat bila dah sampai masanya nanti lah insyaAllah. Kerana kita boleh dengar. Kambing ke? Ya insyaAllah. Boleh kambing ke? Boleh insyaAllah. Hidup dah Kelantan ni.
Lama tak lagi. Saya dulu belajar Mahat Muhammadi. Tak jauh dari situ. Bukan belajar Mahat. Sudah. Okey, insyaAllah. Kita bismillah hari ni. Bismillah, insyaAllah. Basmalah. Basmalah, okey insyaAllah. Muka surat 23. Okey. Qala al-muallif hafizahullah, telah berkata penulis hafizahullah, ini salah satu cara kita sebut nama orang yang hidup. Jadi kalau penulis masih lagi hidup, kita sebut hafizahullah. Maksudnya kalau kita baca buku, telah berkata Syekh Fulan dan Fulan hafizahullah. Jadi kalau kita dengar perkataan hafizahullah, artinya penulis ataupun orang yang kita sebutkan itu masih hidup. Ini adat, kaedah dalam penggunaan istilah dalam penggunaan harian. Walaupun tak ada dalil yang khusus, namun itulah cara yang dipakai oleh ulama dan juga dipakai oleh adat orang Arab sekarang. Yang kedua, bila penulis sudah meninggal, kita baca contoh kita telah berkata Syekh Fulan dan Fulan rahimahullah. Jadi kita bezakan kat mana nama penulis rahimahullah atau hafizahullah. Hafizahullah artinya masih hidup. Rahimahullah artinya orang nama yang kita sebutkan itu telah meninggal dunia. Orang itu telah meninggal dunia, kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dia. Orang yang masih hidup kita doakan supaya Allah pelihara dia. Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan pelihara dia. Jadi bila kita baca telah berkata penulis Ustaz Idrus Abidin hafizahullah, semoga Allah pelihara dia. Kenapa kita doakan? Sebab inilah apa yang kita baca dia daripada hasil kerja beliau, dah usahakan, dah tulis buku sebagainya, memberi manfaat kepada kita dalam agama Allah, dalam memberikan manfaat ilmiah kepada kita. Okay, itu berbeza daripada sahabat. Kalau sahabat kita sebut radhiyallahu an. Itu biasalah menjadi tiga perkara yang selalu kita kena ingat. Pertama, sahabat, bila nama sahabat sebut radhiyallahu an. Bila nama orang Islam yang dah meninggal, kita kata sebut rahimahullah. Bila orang Islam yang hafizahullah. Hafizahullah. Itu yang dah siap. Dan kalau kita menyebutkan nama seseorang dalam konteks menyebut kesalahan dia, contoh kesilapan yang tak disengajakan atau kesilapan tertentu, kita sebut hadahullah. Itu biasa digunakan oleh ulama. Okay, semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Jadi dalam Islam ni tak ada konsep memaki. Tak ada maki. Dalam dia buat jahat pun hadahullah. Sampaikan kalau bergaduh ke Arab, saya pun kat Isti, kalau bergaduh, mana kalau pelajar bergaduh kita hadakallah atau Allah yahdik. Allahu yahdik maksudnya semoga Allah bagi hidayah kepada kamu. Artinya dimarahlah tu kalau orang cakap Allah yahdik atau hadakallah. Okey, kita masuk muka surat 23. Kandungan surah. 1. Basmalah. Kandungan surah Basmalah. Surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Okey. Jadi Ustaz Idrus Abidin, seperti mana yang kita sebutkan pada minggu lepas, beliau cenderung kepada pandangan bahawa basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kerana beliau meletakkan basmalah di bawah kandungan surah. Dan beliau mengatakan surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Artinya basmalah sebahagian daripada surah Fatihah menurut pandangan penulis. Dan masalah ni kita dah bincangkan dengan detail pada pertemuan kita yang kedua, tak silap saya. Siri kedua. Tentang perbincangannya, ada dua kaul. Kaul pertama mengatakan basmalah sebahagian daripada Fatihah. Dan kaul yang kedua mengatakan bahawa basmalah itu ayat yang tersendiri, bukan sebahagian surah Fatihah. Surah Fatihah bermula daripada Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun mereka semua sepakat mengatakan bahawa surah Fatihah itu 7 ayat,
Cuma tempat permulaannya mereka berbeza. Ada yang mengatakan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, dan ayat terakhir suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kaul pertama. Kaul yang kedua mengatakan bahawa surah Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7, mana ayat akhir tu ada dua ayat. Dua. Ini yang kita dah bincangkan secara detail dan kita dah cuba tarjihkan setengah kaul dalam pertemuan kita yang kedua, tak silap saya. Hari ini tak silap yang ke-8 tak silap Prof, betul lah? Ya, okey. Pertemuan kita yang ke-8 ni, mana seri ke-8. Okay. Basmalah merupakan bentuk penegasan tentang orientasi amal berdasarkan nama Allah semata. Ini fakta yang paling penting untuk kita ingat. Kenapa tiap-tiap pekerjaan kita basmalah? Semua kerja yang kita buat kerana Allah. Kita mula kuliah. Bila saya mula kuliah, saya faham. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang bila mulut saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, apa dalam hati saya? Hati saya dalam hati mengatakan bahawa aku buat ni, aku memulakan pekerjaanku mengajar pada hari ini kerana dengan nama Allah. Iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sering kita ambil ringkasan lah. Tujuan atau natijah atau tujuan kita membaca Bismillah pada awal pekerjaan, biasanya ulama sebut ada 3 tujuan. Tiga tujuan. Banyak tujuan, tapi saya sebutkan 3 yang utama. 3 yang utama. Yang bila sebut kenapa kita perlu baca Bismillah pada awal pekerjaan, pada awal kerja usaha dan kita buat. Pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pelihara kita daripada sebarang musibah atau keburukan. Jadi kenapa perlu baca basmalah? Baca basmalah. Bismillah lafaz dia, basmalah namanya. Kenapa perlu kita baca basmalah pada pekerjaan-pekerjaan kita? Tujuan pertama kita baca basmalah kerana kita minta supaya Allah Subhanahu Taala jauhkan kita daripada keburukan-keburukan dalam pekerjaan yang ingin kita lakukan. So dalam pekerjaan di mana-mana sekalipun kita boleh ditimpa dengan keburukan-keburukan. Sama ada keburukan yang zahir yang kita nampak ataupun keburukan yang tidak zahir, iaitu gangguan syaitan. Syaitan ganggu, kita tak nampak. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya ialah biasa disebut sebagai hifzul muslim min kulli su'. Tujuannya untuk pelihara seorang muslim daripada perkara-perkara buruk. Pecahan nanti ada baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim dan sebagainya. Ada tempat-tempatnya. Jadi tapi cuma tujuan, kita bincang tujuan. Tujuan pertama baca bismillah supaya Allah pelihara kita daripada perkara-perkara buruk. Yang kedua, kenapa baca bismillah? Agar kita dibimbing, agar Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dalam pekerjaan dan usaha kita sejak daripada awal. Waktu kita mula dengan bismillah. Kita buat satu urusan ni, ya, kadang-kadang kita silap langkah. Tersalah, kita takut kita salah langkah, tersilap dan sebagainya. Maka bila kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita mula baca pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan basmalah, dengan tasmiyah, Bismillah tanpa Ar-Rahmanir-Rahim, kita jangan terkejutlah, jangan terkejut. Setengah daripada lafaz ulama kata tak perlu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah sahaja sebagainya, ini ada perbincangannya. Untuk bacaan Quran jelas tak ada khilaf Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebahagian tempat ada ulama kata perlu bismillah saja. Yang penting kita ambil perkataan bismillah, basmalah yang menyebutkan nama Allah secara umum. Tujuan yang kedua kita sebut kita membaca basmalah, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bimbing kita dalam melakukan pekerjaan yang ingin kita ceburi.
atau yang ingin kita lakukan. Kita baca bismillah dalam ayat Quran Karim, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Quran. Tujuan pertama supaya kita dipelihara oleh Allah pelihara kita daripada perkara yang buruk, daripada gangguan syaitan, daripada riak, takabur dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya. Dan ini dinamakan sebagai tujuan litayammun wa tabarruk. Kalau kita buka kitab tafsir, disebut litayammun wa tabarruk, untuk kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita secara mudahnya lah, jaga kita. Yang kedua, minta Allah bimbing kita. Allah bimbing kita sejak daripada awal. Yang ketiga, minta Allah bantu kita, permudahkan. Itu ba' lil isti'anah. Kita kata sebab itulah tiga ni tujuan yang disebut ba' dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Dengan nama Allah lah kita minta Allah SWT pelihara kita daripada perkara yang buruk. Dengan nama Allah kita minta Allah berikan keberkatan kepada kita. Mana keberkatan? Keberkatan tersebut termasuk dalam termasuk umum ketiga-tiganya. Dengan nama Allah kita minta Allah pelihara kita, bimbing kita sejak pada awal. Dengan nama Allah kita minta Allah mudahkan urusan kita. Mana kita minta isti'anah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga tujuan utama kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah pada tiap-tiap awal pekerjaan. Dan Ustaz Idrus Abilin menyebutkan perkara penting. Bila kata Bismillah, basmalah merupakan bentuk penegasan tentang orientasi amal berdasarkan nama Allah semata. Kita nak buat kerja apa sekalipun kerana Allah. Bertemu, berpisah kerana Allah. Kita berceramah kerana Allah. Kita tengok tempat-tempat yang disunatkan, kita baca basmalah. Segala pekerjaan kita hendaklah kita ingatkan diri kita bahawa tujuan kita buat kerana Allah. Ketika kita menegur kawan kita kerana Allah, bukan kerana kadang-kadang kawan kita buat salah, kita tegur. Kalau teguran kita bukan kerana Allah, mungkin ada kesan buruk dia kepada hati kita sendiri atau kesan buruk kepada kawan kita yang kita tegur. Tapi kalau tegur atas kerana Allah, nasihat lillah, nasihat artinya kita inginkan kebaikan, kita tahu satu kebaikan dan kita mahukan kebaikan itu juga sampai kepada kawan kita. Teguran yang dinamakan sebagai nasihat. Nasihat artinya betul-betul tulus inginkan kebaikan yang ada, yang kita tahu sampai pada kawan kita kerana Allah. Baik, nasihat. Jadi bila sesuatu kita lakukan kerana Allah, inilah sebab itulah bila kita buat sesuatu, buatlah sesuatu kerana Allah dan diingatkan apa? Diingatkan dengan lafaz basmalah, bismillah. Sebab tu kata beliau sambung lagi, beliau kata sebuah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam lalu diawali dengan basmalah maka akan menjadi ibadah yang mendulang banyak pahala. Syaratnya bukan buat benda haram. Benda yang diharuskan yang tidak bertentangan artinya sama ada yang perkara kebaikan, amal ibadah ataupun urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syarak. Haram baca bismillah ketika melakukan perkara yang haram. Nak minum arak, ada ini satu penghinaan ataupun satu gurau senda yang tidak dibenarkan. Basmalah kita baca pada awal segala pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syarak. Jadi kalau ada orang sembelih babi, bismillah, tak boleh lah. Jadi itu mempermain-mainkan. Atau minum arak ke. Suatu persoalan timbul. Orang tanya pada pakcik-pakcik. Pakcik isap rokok ni apa cerita? Bismillah ke tak bismillah? Satu perkara kat satu masjid, Ustaz pernah tanya. Jadi kadang-kadang ada pakcik-pakcik okey, ada pakcik-pakcik yang mengamuk bila soalan tanya. Kalau mengamuk tahulah dia isap rokok tu. Jadi isap rokok ni kena bismillah tak bismillah? Wallahu alam. Wallahu alam, saya cenderung kepada isap rokok tak perlu bismillah sebab dia bertentangan sebenarnya. Wallahu alam, minta maaflah kalau yang isap rokok. Isap rokok tu masa tepat isap je lah sebab dah ni, tapi nak kata hukumnya semua majma' ataupun tempat-tempat ulama' berkumpul di mana majlis-majlis fatwa di seluruh dunia
menghukumkannya sebagai haram. Hampir semua hukumkan sebagai haram, termasuk majlis-majlis fatwa di Malaysia. Okey. Jadi sebuah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam lalu diawali dengan basmalah, maka akan menjadi ibadah yang mendulang banyak pahala. Jadi tujuan basmalah apa? Tujuan utama selain daripada sebut 3 tadi, nak dapat pahala. Tujuan utama hasil yang pertama sekali dapat pahala. Oleh kerana itu, basmalah merupakan bentuk lahir dari niat. Ini cantik. Basmalah merupakan bentuk lahir dari niat. Jadi lafaz yang perlu diungkapkan adalah basmalah. Kita baca bismillah. Bismillah tu artinya memang kita buat kerana Allah. Tak perlu lagi kita nawaitul ceramah selama 1 jam setengah kerana Allah. Sebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sebut bismillah dengan penuh kefahaman, artinya bismillah ini salah satu menzahirkan niat kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut bismillah dengan kefahaman, kita tahu bahawa contoh kita dah belajar sekarang, kita nak mula buat satu benda. Kita nak mula, kita bismillah. Tahu dah. Kepala kita pertama sekali, manakala kita susun balik, bismillah ni dapat ibadat, dapat pahala, 1. Yang kedua, bismillah ni minta kita ikhlas kerana Allah, 2. Ini tujuan kita beramal, ikhlas kerana Allah. Dan ketiga, manfaatnya, tujuannya apa? Kita minta Allah pelihara kita, Allah bimbing kita, dan minta Allah SWT bantu permudahkan urusan kita. 5 benda ni kalau masuk serentak ke kepala kita, dah jadi kebiasaan, kita tahu dah. Jadi beza kat mana? Orang lain baca bismillah hanya sebab ikut-ikut umum, tapi bagi orang belajar, orang yang mendalami ini, kita belajar lebih dalam, kita sebut bismillah, dia satu peringatan pada kita untuk ikhlas, buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Inginkan wajah Allah dalam pekerjaan kita, bukan wajah manusia. Dan kalau kita buat sesuatu kerana Allah, kita takkan kecewa. Manakala dalam surah Insyirah, sebab kita ni bahagia, nanti insyaAllah saya sharekan di grup. Saya punya klip video dibuat tak silap saya oleh sama ada TV Tauhid TV atau mana. Ada mereka potong tentang macam mana kita nak terus bahagia. Daripada surah Al-Insyirah ada 10 formula untuk terus bahagia. Last kali Allah sebut surah Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kita harap. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kita harapkan yang lain, mungkin orang kecewakan kita. Kadang-kadang kita buat sesuatu nak orang puji. Tengok habis je siap, upload je kat YouTube, orang kutuk. Orang kata apalah. Tengok komen mana orang dislike lebih banyak like, kadang-kadang kita kecewa. Buat sesuatu kerana Allah, buat terbaik, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca bismillah, ada 5 benda. Pertama, dari segi ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sebab nak beribadah ikut sunnah Nabi SAW. Nabi yang sebut, Nabi kata semua urusan yang tak dimulakan dengan basmalah, dia akan terputus keberkatannya. Jadi kita baca basmalah supaya diberkati ibadat. Dan yang ketiga, kita tahu tujuannya, 3 tujuan kita, iaitu pertama supaya Allah pelihara kita, yang kedua Allah bimbing, dan ketiga Allah bantu kita dan memudahkan urusan kita. Okey. Basmalah merupakan bentuk lahir dari niat. Artinya menzahirkan lafaz niat kita sebenarnya. Dan Ustaz Abidin cenderung kepada di nota kaki cenderung kepada dalam bab amal ibadat tidak dilafazkan niat, cukup dengan bismillah. Bismillah itu adalah lafaz niat yang sebenarnya. Okey. Basmalah merupakan bentuk lahir dari niat yang pada hakikatnya merupakan pekerjaan hati. Jadi niat ni kerja di kat hati, bukan di mulut hanya melafazkannya. Dan sebab itulah kadang-kadang kalau bab niat ni kalau kita tak faham betul-betul, termasuk hatta dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain tak ada khilaf. Ketika kita solat, kita baca masuk niat, bukan bererti kita kena masukkan lafaz niat yang semua sekali tu nak masuk dalam ni. Tu yang jadi orang Melayu kita kadang-kadang kalau kita kat Mekah ni, masa solat kita tengok tengah musafir. Saya selalu bimbing buat umrah. Daripada Madinah ke Mekah, kita akan berhenti solat di mana-mana stesen untuk makan dan solat. Kita perhatikan kat mana, orang Melayu paling lambat sekali masuk
niat. Nak salat sunat sunat musafir ni, sunat jamak kasar. Orang Arab datang Allahu Akbar. Orang bangsa lain Afrika ke India ke semua cepat. Orang Melayu Allahu Akbar. Saya ingat pada satu ketika seorang imam kita, imam beliau imam di Terengganu, tak prof. Memang kita, dia jadi imam. Dia Allah. Yang Arab lagi Allahu Akbar, letak balik Allahu Akbar. Saya angkat tangan. Lama sangat Allah, dia kata. Sebab dia ke belakang orang Allah, dia terus Allahu Akbar. Dan itu yang berlaku di depan saya lah. Maknanya tunjukkan bahawa kita lambat masuk sebab kita nak masuk ke tiap-tiap lafaz sahaja, aku solat secara detail lah. Tak salah, tapi kadang-kadang masalah dia pada salah faham. Lafaz talaffuz bin niyah yang disebut mazhab Syafi'i tidak bererti semua lafaz kita masukkan mesti baca satu persatu dalam hati, itu baca semula. Erti niat sebenar adalah lintasan hati. Lintasan. Kita ingat berapa poin penting yang dibincangkan, cukup lintasan hati. Kita buat sesuatu kerana memang sengaja. Bukan kita buat amalan ini bukan dengan niat. Kita buat dengan niat. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu biasa kat belakang sebut lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu faedah hadis Nabi, tapi sering dinisbahkan kepada nama sahabat yang meriwayatkannya. Jadi kita hadis Abu Hurairah artinya Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Semua kata-kata dan urusan yang ada kepentingan, zibalin, yang ada kepentingan, mana urusan-urusan yang baik, yang bukan sia-sia. La yuftahu bidzikrillah, yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, iaitu bismillah atau basmalah, fahuwa abtar, maka urusan itu urusan yang sia-sia atau qala aqta, atau urusan yang terputus, iaitu terputus keberkatannya. Berkat yang dimaksudkan adalah pahala. Ini penting. Berkat yang dimaksudkan adalah pahala. Jadi buat urusan, sayang kat mana? Orang lain buat urusan dapat pahala, kita buat urusan sekadar urusan selesai urusan dunia tapi tak dapat pahala. Okay. Kemudian Syekh kata, dalam ayat Quran, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandungi basmalah. Antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam surah Hud, Allah berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ia berkata, iaitu Nuh, naiklah kamu semua ke dalam kapal. Qala rkabu fiha, bismillah, dengan nama Allah. Majriha wa mursaha, dengan nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Okey. Saya tak komen banyak, kita nak habiskan, saya tengok jam, kita dah 9.13. Okey. Yang kedua, ketika Nabi Sulaiman hantar surat kepada Ratu Balqis. Pada Ratu Balqis, kita gunakan istilah Ratu Balqis walaupun penamaan nama itu dikhilafkan oleh ulama, tapi dikenali kisah memang isteri Nabi Sulaiman yang itu namanya Balqis, itu yang masyhur. Bila surat yang dihantar oleh burung kepada Balqis buka sahaja surat tu, apa yang tercatat? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Kita buka muka surat, kita buka ni lah. Kita ada sampul surat. Sampul surat. Kat luar,
kat luar surat tu ada surat Sulaiman ada sampul. Kat luar tulis sesungguhnya ini surat daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan isi kandungannya di dalamnya dalam surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Ulama bincangkan, kenapa Nabi Sulaiman letak nama dia dulu sebelum nama Allah? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya supaya apa? Nak beritahu surat dari Sulaiman. Kalau orang yang terima surat tak suka, dia buang sebab Sulaiman. Tapi kalau dia suka, dia akan buka. Dia buka isi kandungannya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat sini menunjukkan bahawa innahu min Sulaiman itu hanya tajuk ataupun sampul surat. Bila dibuka tersebut, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bila buka surat, perkataan pertama sekali di atas surat adalah bismillahirrahmanirrahim. Ni antara sunnah. Nabi SAW, kalau Nabi tulis kitab, tulis surat, atas sekali Nabi tulis bismillahirrahmanirrahim. Walaupun surat itu dikirimkan kepada non-Muslim. Nabi kirimkan surat kepada Muqawqis, Nabi kirimkan surat kepada Herakles, Nabi kirimkan surat kepada Kisra, kirim surat kepada Najasyi dan juga kepada beberapa raja-raja Arab yang ada, iaitu ketua-ketua kabilah yang utama yang mempengaruhi masyarakat Arab. Nabi mula atas sekali tulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah meletakkan bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surat, ini satu sunnah yang kadang-kadang dilupakan. Mungkin kerana ada orang mungkin berlaku salah faham ataupun mungkin memang dilupakan. Kadang-kadang orang ingat tak boleh bismillah. Nanti orang bukan Islam macam mana dan sebagainya. Untuk surat-surat rasmi, surat-surat penting ataupun satu perkara bukan kertas conteng lah. Mana perkara benda rasmi, letakkan bismillah di depan. Sebab tu saya selalu kalau buku saya beli, saya akan buka cetakan tu, tengok depan sekali tu ada apa atau atas sekali. Cuba kita tengok buku Ustaz Idrus ni ada apa depan sekali. Buku. Ada bismillahirrahmanirrahim, jadi betul lah dia faham lah tu. Dia cetakan tu, dia cek, dia semak, dia tahu perlu dengan mulakan bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan ini adalah sunnah. Sunnah iaitu meletakkan perkataan bismillahirrahmanirrahim di atas mana-mana surat penting, termasuk surat asmi. Ketiga, ketika hendak membaca dan belajar. Ini istinbat daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Jadi 3 tempat dalam Al-Quranul Karim ada lafaz bismillah. Pertama, bismillahi majriha wa mursaha. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bismillah, bismi rabbik, ini adalah lafaz antara lafaz bismillah. Sebab tu kalau sebutkan perbincangan bab sirah, sirah Nabi SAW pernah tulis surat, Nabi kata bismikallahumma. Surat Nabi awal-awal, Nabi tulis bismikallahumma. Kemudian Nabi tulis bismillahirrahman. Kemudian bila turun ayat surah Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, Nabi kekalkan bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan ataupun dalam surat-surat Nabi SAW. Jadi dari segi sirahnya, bismillah ni, bismillah sahaja pun dah dinamakan sebagai basmalah. Okey. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak ditemukan beberapa anjuran beliau yang mengarahkan kita untuk sentiasa membaca basmalah
ketika hendak melakukan aktiviti harian. Hadis-hadis tersebut antara lain seperti berikut. Kita baca sekali imbas. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya terjemahkan daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza stajnaha al-lailu," ketika waktu malam bermula atau ketika dekat waktu malam. Istajnaha al-lail faqufu sibyanakum. Hendaklah kalian tahan anak-anak kalian. Jangan bagi anak-anak keluar pada waktu betul-betul waktu nak masuk maghrib. Sebelum maghrib dan betul-betul baru masuk maghrib. Tahan. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Sesungguhnya syaitan-syaitan bertebaran pada waktu tersebut, berkeliaran pada waktu tersebut, iaitu syaitan yang bernama Subyan. Memang ada Nabi sebut. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya'i fakhalluhum. Apabila telah berlalu seketika malam, mana sampai pada waktu isyak, lepaskan mereka. Biarkan mereka, atau berlaku seketika. Isyak tak semestinya waktu isyak. Mana selepas waktu maghrib dah berlaku, lalu masa keluarkan. Artinya apa? Bukan erti tahan anak, takutkan anak dengan hantu. Ni satu benda yang penting. Bila cerita syaitan ni, selalu kita bila anak masuk, jangan keluar, ada syaitan. Keluar mana? Jangan masuk rumah. Sebab apa? Sebab takut, sebab syaitan yang ada sekarang. Syaitan, bersebut nama syaitan je, dikaitkan dengan apa? Dengan hantu. Hantu dengan syaitan tak ada kaitan. Kenapa tak ada kaitan? Sebab hantu tak wujud. Syaitan wujud. Hantu adalah kepercayaan bangsa animisme, orang agama atau orang-orang yang berkepercayaan animisme atau kepercayaan yang mempengaruhi agama Hindu dan Buddha yang ada kaitannya dengan manusia. Mana hantu ni kaitkan orang yang dah mati, roh manusia. Sedangkan kita yakin bahawa bila kita meninggal, roh kita kembali ke rahmatullah. Tak ada lagi cerita roh kacau orang kat bawah ni. Yang kacau apa? Syaitan. Betul-betul syaitan. Jadi ketika kita tahan anak kita daripada keluar, jangan takutkan dengan hantu. Beritahu syaitan. Bila syaitan macam ni, baca auzubillah. Masuk rumah. Kalau masuk rumah, cerita apa lagi masuk rumah? Nabi sambung, Nabi beritahu. Wa aghliq babak. Tutup pintu. Tutup pintu. Waskurismallah. Dan sebut nama Allah. Masa tutup pintu baca Bismillah. Wa atfi' misbahak. Dan padamkan lampu. Ini cerita waktu malam. Nak tidur, tutup lampu. Waskurismallah. Dan sebut nama Allah. Sebab apa? Kadang-kadang orang dia tak nak tutup lampu, dia takut tidur. Seorang-seorang dia takut gelap. Tutup lampu, baca Bismillah. Sebut Bismillah. Kita dah tahu dah makna Bismillah. Allah jauhkan kita daripada perkara buruk. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, Allah bimbing kita. Tidur kita berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa auqi siqa'ak. Nabi kata tutup bejana-bejana air. Siqa' tempat air, siqa'. Bejana-bejana. Semua berkakas, maksudnya air yang terbuka. Jangan biarkan waktu malam, air bekas-bekas air jangan biarkan terbuka pada waktu malam. Waskurismallah, dan sebut nama Allah. Mana fokus kita pada kalimah waskurismallah. Wa khammir ina'ak, dan segala bekas-bekas. Apa beza siqa'? Siqa'ak dengan ina'ak. Siqa'ak adalah bekas yang dibuat daripada kulit. Mana bekas-bekas, mana ikat. Mana auqi siqa' ikat bekas. Contoh kalau minyak kita, minyak yang dalam plastik tu, minyak yang bukan dalam botol, kita ikat bahagian mulut minyak tu nama auqi. Mana auqi siqa'ak. Dan kadang-kadang makanan kita ni, kita letak dalam bekas. Bila bekas, Nabi kata khammir ina'ak. Tutup bekas. Jadi dulu ada. Satu, kalau bekas yang seperti plastik ke, seperti dalam beg mana-mana yang perlu diikat mulut dia, atau kita krepek kita ke apa, kita tutup. Mana rapatkan, tutup. Jangan bagi, ada tujuannya supaya lipas tak masuk lah, jangan pun sebagainya, yang tu tutup. Yang kedua, kalau bekas, tutup.
Mana satu ikat, yang kedua tutup. Au kisifah ikat bekas, yang kedua khamr ina'at tutup perkakas-perkakas. Mana perkakas-perkakas yang terisi. Yang terisi. Ada barang, ada makanan atau yang dan bekas. Wazkur ismallah. Sebut nama Allah. Jadi kat sini ada 4 tempat yang Nabi suruh kita baca bismillah. Pertama masa tutup pintu, ketika tutup lampu, ketika ikat alat-alat simpan makanan kita, dan yang keempat adalah tutup bekas menyimpan makanan. Kata Nabi, kalau tak ada penutup, buat macam mana? Walau ta'rudu alaihi syai'a. Walaupun kamu tutup dengan barang-barang lain. Kadang-kadang ada bekas kita tak ada penutup. Botol hilang sebagainya, macam mana? Ambillah apa-apa, letak atas tu, tutup. Jangan bagi dia terbuka. Walau ta'rudu alaihi syai'a, walaupun kamu letakkan sesuatu di atasnya. Ini pesanan Nabi SAW. Fokus kita bukan pada makna detail, fokus kita kepada sebut nama Allah. Jadi pada semua usaha kita tadi, sebut nama Allah. Kemudian yang kedua, ketika hendak berhubungan suami isteri. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kita sebut radhiyallahu anhuma? Sebab kita sebut Abdullah dan Abbas. Ibnu itu Abdullah, Abbas. Dan kedua-dua orang ni adalah sahabat Nabi SAW. Kalau salah seorang sahaja, mana sahabat sahaja masuk Islam, ayah dia tak masuk Islam, kita sebut radhiyallahu an. Ataupun kita hanya sebut nama seorang je. Walaupun dua-dua ni Islam, dia dan ayah dia Islam, tapi kita tak sebut nama bin. Kita sebut nama dia sahaja, kita sebut radhiyallahu an. Tapi kalau dua orang sahabat disebutkan namanya dan berserta dengan nama bapanya, kita sebut radhiyallahu anhuma. Contoh sekarang ni, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas artinya Abdullah bin Abbas. Abdullah pun sahabat, Abbas bin Abdul Muttalib pun sahabat. Tapi kalau Ali, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sebelum kita boleh jauh, sikit kita peringatan ataupun satu perkara penting. Kenapa bila nama sahabat kita sebut radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu, pertama doa supaya Allah meridai sahabat. Yang kedua, ia menyatakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat penting, sangat penting. Kita sebut radhiyallahu anhu dalam mana-mana bila kita dalam mana-mana hadis kita baca, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Pertama, kita mendoakan supaya Allah redha pada mereka. Yang kedua, kita menyatakan i'tiqad kita bahawa mereka adalah Allah redha pada mereka. Mereka adalah ahli syurga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa semua sahabat Nabi SAW adalah dijanjikan syurga. Semua. Ada 10 yang utama yang Nabi senaraikan nama mereka satu persatu. Ada yang disebutkan nama satu di setengah keadaan. Bilal disebutkan tersendiri. Khadijah disebutkan tersendiri. Aisyah disebutkan tersendiri. Hasan, Hussein disebutkan secara tersendiri. Sahabat Ansar yang datang ke masjid, kadang bawa selipar dia, yang mana dia ketika tidur dia maafkan semua orang dan sebagainya. Tiap-tiap orang ada orang yang disebutkan secara tersendiri. Namun sahabat-sahabat yang tak disebutkan secara tersendiri, mereka masuk dengan keumuman. Keumuman kat mana? Ayat Al-Quran dan surah Taubah, Allah kata was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan jejak langkah yang baik. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah.
Pertama Allah beritahu Allah redha dengan mereka. Yang kedua Allah beritahu sahabat ni mereka redha dengan Allah. Jadi sahabat tak ada cerita bab munafik macam mana tuduhan Syiah. Allah ceritakan hati sahabat mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan Muhajirin dan Ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga-syurga tajri tahtahal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Jadi bila kita sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, kita mendoakan supaya Allah tambahkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita menyatakan akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah bahawa sahabat-sahabat itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dilaknat seperti mana akidah Syiah. Kenapa saya sebut macam ni? Ni kan 11 Muharram. Semalam 10 Muharram tu, sebab tu kita nampak Syiah dia menangis kat depan. Kalau siapa pergi tengok video-video mereka lah. Upacara dilakukan, mereka menangis. Tapi bukan kerana Allah, mereka menangis kerana tak dapat balas dendam atau tak dapat bantu Hussein ketika peristiwa-peristiwa yang mereka, kebanyakannya mereka reka-reka. Ada peristiwa kesedihan Hussein dibunuh, ya. Tapi ada banyak peristiwa dan cerita-cerita yang direka-reka. Dan bayangkan Sayyidina Hussein dibunuh pada di zamannya. Tiba-tiba yang mereka laknat siapa? Abu Bakar dan Umar. Apa kaitannya? Yang mereka laknat, yang mereka sembelih kami sebagai itu Abu Bakar Umar wal'iyazbillah. Ni golongan Syiah. Saya nak beritahu bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila disebut radhiyallahu anhuma, kita menyatakan akidah kita. Dan yang kedua, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana diketahui, untuk Nabi SAW, selawat yang paling sempurna disertai dengan selawat dan salam. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain, kita cukup sebut alaihi salam. Salam saja cukup. Tapi untuk Nabi SAW, Allah perintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dan salam. Dan itulah hak Nabi SAW. Qala, Nabi berkata, lau anna ahadakum idza ata ahlahu, apabila salah seorang dari kalian bila mendatangi isterinya, qala, dia berkata bismillah. Okey, boleh gariskan perkataan bismillah tu. Mana bismillah dengan nama Allah. Sama juga hadis-hadis sebelum ni, jumpa perkataan bismillah. Ini cara untuk hadis-hadis. Hatta dalam Sahih Bukhari, nama sekali kita belajar hadis, sampai tempat yang nak fokus perbincangan, gariskan supaya kita tahu. Sebab hadis ni panjang. Hadis Nabi tak fokus pada satu. Jadi kadang-kadang kita baca kemudian, kita tak tahu kat mana fokus dia. Tapi bila kita gariskan tempat perbincangan, kita tahu, oh, kita sekarang sedang membincangkan tajuk bismillah, baca bismillah. Sebab tu kalau kita nak cepatkan, kita tak detailkan dari segi lafaz seterusnya. Kita fokus kepada perbincangan kita. Okay. Perbincangan kita pada bab bismillah. Sebelum memulakan hubungan dengan isteri, baca bismillah. Baru baca doa, Allah menjannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan kami daripada syaitan. Itu ketika ketika bersama. Jangan sampai syaitan masuk campur. Yang kedua, wa jannib syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan daripada rezeki anak yang direzekikan kepada kami, zuriat. Maksud kalau dapat anak tu minta daripada awal lagi dijauhkan daripada syaitan. Nabi kata faqudiya bainahuma waladun lam yadurrah. Kalau ditakdirkan dapat anak dengan hubungan tersebut, maka syaitan tidak memudaratkan atau tidak mengganggunya. Tidak mengganggu artinya apa? Syaitan tak ada satu dengan penyakit, dengan masalah, dengan banyak benda, syaitan sentiasa antara kerjanya merosakkan janin, supaya tidak ditimpa dengan penyakit dan penyakit-penyakit yang wal'iyazbillah, penyakit-penyakit yang ditimpa kepada yang ada pada manusia. Dan yang kedua daripada gangguan syaitan, iaitu dipelihara doa kita supaya Allah pelihara dia daripada was-was syaitan, al-waswas al-khannas, dan juga gangguan-gangguan yang lain. Okey. Kita terus masuk yang ketiga. C. Ketika hendak tidur dan bangun tidur.
baca bismillah. Menurut hadis Al-Barra bin Azib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, bila Nabi nak tidur, qala bismikallahumma amutu wa ahya. Nabi baca bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tidur adalah mati. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Sebab tu kalau waktu tidur, bagi orang-orang yang faham, kita nak tidur dalam keadaan selesai semua masalah. Maafkan semua orang. Bila kita nak tidur, kita yang mana kita boleh halalkan, kita halalkan supaya kita tak susah. Kalau meninggal nanti masih banyak benda yang perlu Allah Subhanahu Wa Taala hisap kita. Jadi lebih baik untuk mudah kita maafkan dan selesaikan. Apatah lagi jangan kita tinggalkan dosa. Sebab tu kita sebelum tidur tu adalah disunatkan untuk kita bermuhasabah seperti yang disebut oleh sebahagian ulama salaf. Pertama, jadi sebut nama Allah. Yang penting gariskan kalimah bismikallahumma. Ini antara lafaz bismillah. Allahumma, ya Allah, bismikallahumma. Ada lafaz lain, doa tidur, Nabi ajar juga, kita baca bismillah juga. Kita baca bila nak tidur, Nabi ajarkan kita baca doa bismillah. Kita baca doa yang lain, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadika salihin. Ini doa yang lain yang Nabi ajarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Mana baca salah satu boleh, baca semua pun lagi baik. Baca semua doa-doa, dan ada banyak doa Nabi ajar doa tidur. Biasanya kita ni hafal satu doa je. Doa tu doa masa tadika kita hafal dulu. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ada dua lafaz. Boleh dahulukan amut ahya atau ahya wa amut. Dua-duanya warid dalam hadis Nabi SAW. Dan sebenarnya banyak doa lain lagi. Banyak doa lain yang Nabi ajar. Waktu tidur ni banyak doa. Jadi kalau betul-betul kita baca doa yang Nabi ajar, rasa memang tidur lah, memang tertidur. Memang tertidur. InsyaAllah mudah. Dan boleh rujuk dalam, insyaAllah kita akan sharekan nanti kalau saya ada file, tapi saya tak jumpa sekarang. Kalau saya jumpa, saya akan sharekan doa-doa ketika tidur yang mana kita boleh hafal sedikit, dari hari ke hari kita tambah sikit hafalan kita berkaitan dengan doa. Dan bila bangun tidur, Nabi kata wa iza staiqaza min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang keempat ialah ketika hendak makan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah. Bila hendak makan, bila seseorang masuk rumah, dia sebut nama Allah. Inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah. Jadi antara tempat baca bismillah bila masuk rumah, bismillah. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia nak makan. Ketika masuk rumah baca bismillah, ketika nak makan baca bismillah. Syaitan akan berkata, la mabita lakum. Syaitan dia borak satu sama lain. Bila kita masuk rumah baca bismillah, masa makan baca bismillah, syaitan yang lain dia kata dah jauh, kata, kau tak makanlah malam ni. Kau tak makanlah. Kau tak tidurlah. Syaitan berkata kepada kawannya, la mabita lakum wala asya'a. Tak ada tempat tidur bagi kamu, tidak ada makanan bagi kamu. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Tolong betulkan baris itu, disebutkan yazkurullah, seperti falam yazkurillah. Apabila masuk rumah, dia tak baca bismillah. Ketika dia masuk inda dukhulihi, qala syaitan berkata, adraktumul bait. Kamu dah kontrol rumah ni. Kamu dah kontrol rumah ni. Wa idza lam yazkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Bila masa makan tak baca lagi bismillah, syaitan kata kepada kawan dia, kamu dah kontrol rumah dia dan makanan dia. Kamu dah
ikut sekali, kamu duduk sekali dan kamu makan sekali maksudnya. Yang terakhir, ketika waktu pagi dan waktu petang, juga kita diajarkan baca bismillah. Ringkasnya Nabi ajar baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak akan ada yang memudaratkan di langit atau di bumi atau di langit. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Ini antara tujuan kita baca bismillah supaya tidak dimudaratkan, tidak diapa-apakan oleh suatu perkara yang buruk. Kalau timpa juga, kena juga musibah. InsyaAllah musibah membawa kebaikan. Musibah yang tidak diganggu oleh syaitan. Kalau kita kena dapat musibah, dapat musibah satu benda, musibah kebaikan utamanya pahala dapat. Dapat pahala, Allah ampunkan dosa sebagainya, kebaikan dia dapat. Tapi musibah yang diganggu oleh syaitan, dia dapat musibah, ada orang yang yang mengamuk, yang marah, yang tak reda, yang persoalkan. Sampai saya 2 minggu lepas telefon oleh seorang anak muda. Berhenti kerja. Dia kerja hantar makan, lepas tu dia terpaksa jadi macam kawan-kawan yang kerja kat Foodpanda tu, nama kerja apa, kerja hantar barang lah. Mana first kerja dia hari pertama barang dia hilang. Dia dah tak ada kerja. Duit pun habis. Terpaksa kerja delivery, hantar barang. Hari pertama dia kerja tu barang dia hilang. Dia kena ganti kan. Hari pertama kerja kena ganti. Tengah ada masalah. Jadi apa dia buat? Dia ni, wal'anzubillah lelaki ni, dia marah-marah. Lepas tu kebetulan isteri dia call. Masa isteri dia call, dia maki isteri dia dan dia maki Allah. Lepas tu dia call lah. Dia murtad atau tidak sebagainya. Dia kata dia terlalu marah. Masa tu dia kata Allah tak tengok ke saya ni begini begitu. Kenapa Allah nak macam-macam. Ini satu tanda iman yang lemah lah. Tanda iman yang lemah dan dia berlaku perkara yang kufur. Perbuatan dibuat tu perbuatan yang boleh murtad ke maki Allah. Cuma oleh kerana dia masa tu terlalu marah, tak dapat kontrol. Jadi insyaAllah dia masih kekal dengan Islam. Cuma dia telefon saya tanya adakah dia boleh dengan isteri atau tidak. Dia takut dia dah murtad. Tapi dia tak niat. Dia kata saya marah sangat masa tu. Isteri pula nasihat supaya ingat pada Allah. Masa tu saya punyalah marah. Dia pun ikut, dia maki isteri, dia maki Allah SWT wa'alaikumsalam. Dan ini bukan seorang. Saya untuk musim PKP ni dah banyak yang sebab saya ramai kawan-kawan mereka tengok video saya mengajar akidah. Jadi ada masalah macam ni. Orang kita yang maki Allah SWT wa'alaikumsalam. Yang tak redha dan qada dan qadar. Betul, kalau ditimpa dengan musibah sekalipun bagi orang beriman, musibah yang membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Okey. Ni 5 tempat yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Abidin, tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis yang perlu kita baca bismillah. Sekali imbas, siapa boleh bagikan hadis lain secara umum? Tempat-tempat yang perlu dibaca bismillah selain daripada 5 tempat yang disebutkan oleh Ustaz. Lebih daripada 5 tu, ada 6. Berkaitan dengan ketika waktu masuk rumah pun disebutkan sekali hadis tadi. Okey, oleh kerana faktor masa 9.43, saya sebut sekali imbas. Saya baca sekali imbas. Pertama, ketika kita nak mula kuliah, mula ceramah, mula bercakap, mula bagi ucapan. Bismillah. Bismillah. Yang kedua, selain daripada yang Ustaz sebut, ketika masuk tandas. Ustaz tak sebut tandas? Okey, tak ada. Masuk tandas. Bismillah. Kita baca bismillah. Baru kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang ketiga, ketika nak mula wuduk. Mazhab Hambali kata wajib, mazhab Syafi'i kata sunat. Sampaikan Nabi sebut, kenapa kata wajib? Sebab Nabi sebut la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wuduk bagi siapa yang tak sebut nama Allah ketika wuduknya. Yang keempat, ketika makan. Disebutkan oleh
oleh Ustaz secara umum tadi, hadis tadi. Yang kelima, ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Dan juga ketika keluar masjid. Waktu nak masuk masjid, sebelum kita baca doa Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, kita baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika nak keluar pun sama, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini mana ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Kemudian ketika masuk rumah dan keluar rumah. Hadis tadi cerita tentang masuk rumah. Masuk rumah. Begitu juga ketika keluar rumah. Ketika masuk rumah, baca bismillah. Atau satu hadis yang Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, Nabi ajarkan satu doa, Bismillahi walijna. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini lafaz hadis. Mana masuk rumah. Ketika keluar rumah, kita baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masuk rumah, keluar rumah. Ketika naik kenderaan, kita baca bismillah walhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lafaz saya sebut semua lafaz hadis, cuma saya faktor masa saya cepatkan. Ini hadis Ali bin Abi Talib. Kemudian ketika buka baju, kita baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa buka baju, bismillah. Ketika kereta rosak atau kenderaan rosak dan sebagainya, baca bismillah. Itu juga ada dalam riwayat Abu Daud. Ketika ruqyah. Ketika kita nak mula ruqyah, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini doa ubat untuk orang tua-tua. Ramai kita ni umur ni lebih-lebih, doa ni wajib hafal. Selalu lenguh kiri kanan, sakit sebagainya. Selalu tak kita rasa lenguh kat bahu, rasa sakit kat badan. Jadi sebelum cari ubat, ada doa yang Nabi ajar. Dibaca bismillah 3 kali. Contoh kalau bahu kita sakit, Nabi sudah pegang tempat sakit tu, dibaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian Nabi suruh baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Bismillah 3 kali dengan baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dan amalkan, kalau ikut pada pengalaman saya mujarrab. Mak saya masa mak sakit dia stroke. Jadi kita tak tahu apa. Bila dia mengadu sakit, kawasan sakit tu, dia kalau sakit dia akan cari saya untuk saya bacakan. Inilah doa yang kita bacakan. Baca kawasan sakit, baca 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ulang 7 kali. InsyaAllah sakit hilang. Sakit hilang itu adalah ubat asas lah untuk orang-orang yang sentiasa sakit sendi, sakit sana sini sebagainya. Ini adalah antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Boleh share dalam grup nanti Ustaz. Okey, insyaAllah. Saya akan share dalam grup. Saya akan tulis kat WhatsApp kat grup insyaAllah. Okey. Ini secara umum. Secara umum. Ketika sembelihan ada juga, sembelihan bismillah Allahu Akbar. Ketika masukkan mayat dalam liang lahat juga Nabi ajarkan dengan bismillah. Ini semua tempat-tempat baca bismillah. Ini yang ada dalil yang Nabi sebut secara spesifik. Dan amalan-amalan lain secara umum perlu mulakan bismillah, itu dengan niat yang kita belajar dari awal. Okey, insyaAllah. Kita 9.48. Tinggal 10 minit ke Prof? 12 minit. 10 minit. 10 minit. Okey, kita pergi kepada proses ketiga. Kita ada homework lepas. Kita ketiga kita nak belajar, kita nak buat aktiviti tadabbur. Tadabbur artinya kita cuba fikir pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Fatihah selain daripada yang tercatat dalam teks. Yang tidak tercatat dalam teks, kita cari pengajaran-pengajaran. Dan kita sepakat untuk bincangkan tentang menyebut, kita dah sebelum ni cerita tentang doa, adab doa dalam surah Al-Fatihah. Kita dah bincangkan banyak benda sebenarnya.
Cuma fokus kita pada hari ini ialah pada kesesatan, kesilapan yang wujud dalam masyarakat Islam, dalam kumpulan-kumpulan yang wujud dalam kalangan umat Islam, okay? Dan macam mana jawapannya dalam surah Fatihah. Cari jawapan terhadap penyelewengan yang wujud dalam masyarakat Islam, cari jawapan dalam surah Al-Fatihah. Sebelum pergi lebih detail, saya ingatkan minggu lepas kita bincangkan tentang kesesatan yang wujud di dunia. Iaitu kita dah tolak dalam surah Fatihah ada jawapan terhadap golongan etis pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb kepada seluruh alam. Jadi Tuhan alam ni bukan tercipta sendiri, ada Tuhannya, ada yang mengaturkannya, iaitu Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah juga menyebutkan penolakan terhadap golongan musyrikin. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami sembah, sebab golongan musyrikin mereka sembah Allah tapi tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sembah juga berhala-berhala yang lain. Maka mereka tidak dianggap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan yang berserta dengan syirik. Kemudian kita juga dah jumpa penolakan Al-Quranul Karim terhadap golongan Yahudi pada ayat ghairil maghdubi alaihim. Penolakan pada golongan Nasrani, waladhdallin, juga golongan yang sesat. Inilah dia golongan yang wujud. Ada orang tanya, habis agama Buddha, Hindu sebagainya mereka musyrikin. Mereka ni sama macam golongan musyrikin. Jadi bawalah agama apa sekalipun tak lari pada sama ada mereka musyrikin atau mereka dari kalangan ahli kitab. Selain ahli kitab musyrikin atau golongan etis. Golongan etis yang mana Allah gabungkan dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah, lama lagi dah kalau sampai pada surah Al-Bayyinah nanti. Okey. Sekarang kita cari kerja tuan-tuan, sebutkan kesesatan, penyelewangan, kesilapan yang wujud dalam kumpulan-kumpulan Islam dan cari jawapan surah Fatihah. Kita Prof, macam mana Prof pilih macam mana kita ataupun terbuka atau buka. Haji Zainal ke? Tu hari dia ada nak sebut apa tak tahu. Okey, silakan Haji Zainal. Ada ke dia tu? Tadi nampak video tadi. Okey, senaraikan dulu kumpulan sesat yang awal-awal. Yang first kali kumpulan sesat wujud Islam, kumpulan apa? Untuk sebagai pengetahuan kita secara umum, zaman Nabi tak ada yang sesat. Ada yang buat dosa. Yang sesat tak ada. Kata Haji Mat ada. Ya, silakan. Ya. Kalau Al-Arkam, okey, kita buat catatan. Buat dulu catatan Arkam, okey. Lepas ni kita jawab. Okey. Okey, dalam bab nak kaji tentang kumpulan, kita tengok daripada awal. Kita panggil ummahatul firaq. Ambil yang asas dulu. Sebab yang kumpulan kemudian ni kadang-kadang sebab nama yang berubah. Kadang-kadang diharamkan nama satu, dia tukar nama lain. Diharamkan nama satu, tukar nama lain lagi. Jadi bila berubah nama ni dia akan jadi apa? Jadi kita nampak macam banyak sangat. Sebab tu dalam kajian firaq, kita mulakan dengan yang mula-mula sekali, kemudian ke bawah. Kita akan dapati bahawa pemikiran manusia ni tak lari balik semua daripada asal. Dia mesti balik pada asal. Ubi. Arkam. Abah dia ada ke? Ayah ada. Ya, Haji Madat sebut apa? Siapa? Syiah tadi. Syiah. Pak Ayah Pen. Okey. Seperti mana kita sepakatkan? Sebut berserta dengan kesesatannya. Jangan main bantai je. Sebut dengan sebab kita kata disesat. Kat mana? Kat mana disesat tu yang kita cari jawapannya. Sebab surah Fatihah tak sebut dalam bulan ni. Tapi menjawab terhadap kesilapan. Ayah Pen ni dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan ya. Okey, kita jawab Ayah Pen dulu. Macam mana nak jawab pada Ayah Pen?
Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jelas Tuhan lah. sekalian alam. Dan alam. Yang selain, kenapa sekarang alam? Selain Allah adalah alam. Jadi Ya. ayah pin pun siapa dia? Ini alam. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Rabbil alamin, sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syarahkan makna alhamdulillah alamin nanti insya-Allah lebih jelas maknanya. Okey, yang kedua, okey, saya sebutkan kumpulan-kumpulan utama yang dalam Islam. Pertama sekali Khawarij. Yang paling pertama sekali keluar kumpulan Khawarij dalam Islam. Mereka inilah yang sejak daripada pembunuhan Sayyidina Uthman, malah yang membunuh Sayyidina Uthman ada Khawarij. Yang mengkafirkan. Kesalahannya apa? Kesalahannya mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang buat dosa besar haram, ya. Mereka ni fasik. Tapi bukan kafir. Bukan kafir. Kecuali dosa besar yang memang jatuh pada kufur. Dosa kufur. Dosa syirik dan kufur. Tapi dosa-dosa besar yang biasa, dia tidak kafir. Golongan Khawarij, kesilapan mereka bukan sangat mengkafirkan. Nabi sifatkan mereka dengan bodoh. Artinya apa? Dia kafirkan orang buat dosa besar. Dan yang kedua, orang tak buat dosa besar pun dia kata dosa besar. Itu yang mereka salah faham, akhirnya mereka membunuh Sayyidina Uthman. Pada zaman Sayyidina Ali mereka bunuh Sayyidina Ali, cuba bunuh Sayyidina Muawiyah dan sebagainya, dan sampai zaman sekarang wujud yang begini. Tak boleh ada siapa buat salah, terutamanya pemimpin, mereka akan cuba untuk bunuh, dan wujud pemikiran Khawarij, iaitu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa, yang melakukan dosa besar. Okey, jadi puncanya apa? Puncanya mereka terlalu agungkan hukum Allah sehingga pada mereka tak wujud kemaafan. Okey, cari jawapannya dalam surah Al-Fatihah. Cara untuk bidas mereka dalam surah Al-Fatihah. Sambil tu, saya bagi yang kedua. Ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ni ke? Kumpulan apa ni? Ahbash ni dengan Khawarij ni. Ahbash ada ciri-ciri, tapi kita nak kata dia Khawarij pun tak boleh juga. Sebab Khawarij ni merupakan mengkafirkan. Tapi dia Ahbash ni dia mengkafirkan orang Islam juga yang tak bersetuju dengan dia. Betul, dia kafirkan. Tapi dia lebih kepada ekstremis, mana nama kemudian ni, saya kata pada nama kemudian, kita nak sebutkan nama, dia akan jadi, kalau wujud pada dia, ya. Kalau tak wujud, tak. Sebab abahnya ramai sangat. Dia tak kita susah. Dia tak tulis dalam dia punya usul, lah kafirkan. Beza dengan Khawarij. Khawarij memang dia jelas pemikiran dia sebut benda tu. Okey. Saya bagi tiga kumpulan dulu. Yang kedua, golongan Murji'ah. Ni sambil kita berkenalan dengan kumpulan-kumpulan sesat ni lah. Murji'ah. Murji'ah ni lawan pada Khawarij. Bila nampak Khawarij ni masalah sangat, bunuh orang, kafirkan orang, Murji'ah kata, mana ada orang Islam yang kafir? Dan Islam lah, mana orang kafir? Sampai orang buat dosa besar ke, orang buat dosa besar pun dia tak kisah, orang murtad pun tak kisah, apa tak kisah, dah masuk Islam, once masuk Islam, sempurna iman dia. Tak ada cerita tak ada amalan yang banyak orang terkeluar. Akhirnya mereka ni adalah golongan, secara bahasa mudahnya, golongan liberal zaman dulu. Liberal. Semua kumpulan liberal masuk dalam bab Murji'ah. Okey. Dan yang ketiga yang wujud ada kumpulan-kumpulan yang lain, tapi adalah kumpulan Batiniyah atau Sufi yang melampau. Bukan Sufi yang berdasarkan Quran Sunnah, Sufi yang melampau. Golongan kita namakan Batiniyah lah. Ni asas mereka. Golongan Batiniyah atau Sufi yang melampau, iaitu golongan yang beramal ibadat tanpa harap kepada, tak boleh, bukan tanpa, tidak, mereka tak boleh berharap kepada syurga dan tak boleh takutkan neraka, mereka harapkan cinta Allah sahaja semata-mata. Sedangkan kita ada tiga rukun utama dalam beramal seperti mana dibincangkan dalam surah Fatihah. Okey, tiga kumpulan ni dulu. Tiga kumpulan utama. Mana
jawapan untuk mereka. Kita tunggu kejap. Okey, silakan Datuk Hisham. Ada appointment, silakan. Minta maaf kena leave. Ya. Ada urusan apa nak ada appointment hospital. Okey, terima kasih. Datuk nak pergi hospital tu. Nak pergi hospital. Selamat. Semoga mudah urusan, Tok. Ya, insya-Allah. Okey. Kat mana kita nak cari? Dia kena faham apa yang kita bincangkan pada kelas ketiga kita. Dalam surah Fatihah menyebutkan 3 rukun amalan hati. Betul? 3 rukun amalan hati. Kita dalam bekerja sehari semalam mesti ada 3 benda ni dalam hati kita. 3 perasaan, 3 kerja hati yang mesti wujud dalam semua amalan kita. Pertama namanya al-mahabbah. Cinta. Yang kedua ar-raja. Harap. Yang ketiga khauf. Takut. 3 rukun hati. Itu arkan ta'abudiyah al-qalbiyah. Hati kita ni, kita buat apa sekalipun dalam hati mesti ada 3 perasaan asas ni yang menjadi asas kepada segala amalan. Pertama mahabbah, cinta. Tak boleh solat dalam keadaan benci. Tak boleh zakat dalam keadaan kita benci sebagainya. Mesti cinta. Cintakan Allah dan cintakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbah. Cintakan Allah. Yang kedua raja. Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat Allah walaupun kita ni tak sempurna. Dan yang ketiga khauf, takut. Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan azab Allah bila melanggari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ni, 3 rukun qalbiyah tersebut dalam surah Fatihah, iaitu pada ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb kepada seluruh alam yang melahirkan perasaan mahabbah, Ar-Rahmanir Rahim yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Ar-Rahmanir Rahim yang melahirkan perasaan raja, mengharapkan rahmat Allah. Dan yang ketiga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Allah maha membalas, walaupun Allah SWT maha mengampunkan, maha merahmat, Allah juga Tuhan yang maha membalas. Jadi menimbulkan perasaan khauf ataupun takut. Cinta, harap dan takut. Dan inilah 3 perasaan yang mesti wujud dalam jiwa tiap-tiap seseorang yang sedang beribadah pada Allah. Cintakan Allah dan perintah Allah, mengharapkan rahmat Allah, tidak putus asa sehingga tidak kutuk dan sebagainya, dan tidak terlalu mengharap sehingga tidak ada perasaan takut. Mesti ada 3. Mahabbah, raja, khauf, harap, takut dan juga cinta. Okey, sekarang kita balik kepada persoalan kita. 3 kumpulan ni masalah dekat mana? Pertama, golongan Khawarij. 3 kumpulan ni tak balance dalam menunaikan 3 rukun hati. Khawarij dia melampau dalam mengagungkan perasaan khauf, takut. Bila orang buat dosa, dia nampak besar. Khawarij ni golongan ekstrim sampai bertahap mereka dekat Allah, mereka dekat dengan Allah SWT. Mereka banyak baca Quran, dia berkata golongan yang banyak baca Quranul Karim. Tapi bacaan dia tak lebih daripada tekak dia. Sebab apa? Sebab dia baca tak faham pun. Tapi dia banyak beribadat, suka beribadat. Dia ni ekstrim dalam buat satu benda. Nabi kata baca Quran, dia ahli Quran sebagainya. Banyak baca Quran. Tapi dia melampau kat mana? Melampau dalam pemahaman dia. Dengan ilmu dia. Menyebabkan dia menghukum, cepat sangat hukumkan orang dengan sifat-sifat yang tidak selayaknya. Dan yang paling tinggi yang dia buat, dia kafirkan orang yang buat dosa besar. Kerana apa? Kenapa dikafirkan? Sebab dia rasa terlalu besar dosa yang dibuat orang tu. Bila ada orang berzina,
Dia kata kafir ni zina. Mana boleh orang Islam buat zina? Sebab apa? Sebab dia sentiasa, dia terlalu jaga hak Allah dalam bab tertentu tapi dia lupa dalam setengah bab rahmat Allah SWT. Jadi golongan Khawarij dia melampau dalam bab khauf. Kita bab dan 3 rukun. Melampau dalam khauf, takutkan hukum, takutkan azab Allah, takutkan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, tapi dia kurang kat mana? Kurang rajak dan mahabbah, kurang. Atau hampir tidak dalam bab kafirkan orang Islam, dia tidak memberikan harapan langsung kepada orang Islam. Seolah-olah siapa buat dosa besar tak boleh taubat. Tak ada ruang untuk bertaubat. Akhirnya dia mengkafirkan dan dia menghukumkan darahnya halal. Sebab tu golongan Khawarij mereka boleh mereka salah tafsir terhadap perbuatan Sayyidina Uthman, tak faham. Akhirnya mereka bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Alhamdulillah. Dan itu juga yang dilakukan oleh mereka di tiap-tiap masa dan tempat. Selalu kenapa ada orang Islam bunuh orang Islam wujud atas dasar agama? Sebab dia rasa dia sedang berjihad lawan dengan orang yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi. Hakikatnya dia sebenarnya telah terpengaruh dengan pemikiran ekstrim, iaitu pemikiran Khawarij yang mengkafirkan umat Islam. Yang pertama. Yang kedua, kumpulan Murji'ah. Murji'ah bermasalah kat mana? Kat raja. Dia sangat, bukan masalah, dia sangat mengharapkan rahmat Allah. Sehingga mereka ni tak hiraukan hukum Allah. Tak hiraukan hukum Allah. Jadi dia kata Allah Maha Pengampun. Orang bila keluar rumah, keluarga tak pakai tudung, tak apalah. Tak ada apa-apa tu. Allah kan Maha Pengampun, Allah tahu kot. Tengok benda haram, tak apalah, zaman kita ni Allah tahu kita ni bukan zaman dulu, tak ada teknologi. Pergi mana lagi? Makan riba. Allah tu baik, tak apalah, ni riba ni zaman sekarang ni susah nak elak benda riba. Semua bila lawan hukum Allah, dia akan cerita tentang rahmat Allah. Bila buat, dia terlalu mengharapkan rahmat Allah sehingga melanggar hukum syarak, melanggar hukum-hukum Allah dan melakukan larangan Allah. Mereka-nya berpemikiran Murji'ah. Murji'ah yang paling melampau pada zaman dulu, mereka tidak mengkafirkan siapa sekalipun dan mereka katakan semua orang adalah sama. Masuk Islam je iman sama. Dan tak ada siapa yang boleh terkeluar dari agama Islam, menyebabkan ramai di kalangan mereka melakukan dosa-dosa yang sampai pada murtad sekalipun, dosa-dosa kufur sekalipun, mereka kata tak apa, mana kufur. Sebab itulah mereka banyak buat perkara-perkara yang dihukumkan syarak sebagai kufur, tapi mereka anggap mereka masih lagi Islam. Ini golongan Murji'ah. Golongan ketiga, golongan Batiniyah atau Sufi yang melampau. Mereka ni tolak dua yang lain. Mereka beramal hanya mengharapkan cinta. Hanya cintamu yang kuharapkan ya Allah. Tidak aku takutkan syurga, tidak aku takutkan neraka, aku tidak mengharapkan syurga. Yang kuharapkan hanya cintamu. Jadi dia cerita apa sekalipun cinta Allah, cinta Allah. Mereka ni sebab itu disebutkan oleh ramai ulama, mereka adalah golongan di kalangan ahli ibadah yang jahil. Bukan ibadah dengan ilmu. Ibadah dengan ilmu dia akan sertakan semua sekali. Mahabbah, rajak dan khauf. Ibadah dengan jahil, mereka hanya mengharapkan cinta Allah tapi tak ikut hukum hakam Allah SWT. Hukum Allah dalam bab suruhan Allah yang ada pada rajak, mereka kata itu level ahli syariat yang nak ikut, nak sembahyang, nak apa. Kita sembahyang dengan niat pun cukup. Kita ni tak payah nak amalkan syariat ni level bawah. Kita level ahli hakikat ni, ahli makrifat. Dengan cara tafsiran begitu, mereka ni sebenarnya adalah golongan Batiniyah. Jadi mereka menolak pelaksanaan syariat. Sebab apa? Puncanya mereka beramal hanya harapkan cinta Allah, ikut dakwaan mereka tanpa terikat dengan syariat Allah. Iaitu mereka tak laksanakan perintah-perintah Allah yang boleh mengharapkan, boleh menimbulkan perasaan rajak terhadap rahmat Allah. Dan mereka juga tidak takutkan
tidak takutkan hukum hakam dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab larangan. Sebab tu golongan ni dia kata apa? Sebab tu bila mereka dah sampai level tu, kita wali ni kadang-kadang tak pakai baju, tak apa, tak semua sekali, tak apa dia wali. Sebab tu cerita golongan ni melampau, ramai yang dakwa jadi wali apa? Isap rokok kat disko. Saya pernah dulu, saya ada pengalaman lah dengan geng-geng yang mengaku begini. Kononnya mereka ahli makrifat hakikat dan sebagainya. Tengok-tengok banyak buat dosa, dia kata tak apa, itu yang tu level lain. Dia wali, dia dah tak terikat dengan hukum syarak. Ini adalah golongan yang melampau dalam bab mahabbah. Nak kata sufi ni kesian, kata batiniah lah, batiniah, golongan batiniah. Tapi mereka adalah kategori golongan sufi yang melampau, sufi yang bukan sufi yang cerita tentang sabar, tentang qanaah, tentang syukur sebagainya. Tak. Mereka mengenepikan hukum hakam syarak dan mereka hanya mengharapkan cinta Allah. Kalau solat cakap macam mana? Solat dia kata solat yang orang ahli syariat ni di rokok sujud itu kan boleh jadi riak. Orang nampak dia rokok sujud. Dia pergi masjid, dia baca Fatihah. Dia kata tu kan jadi sum'ah, baca Fatihah orang dengar. Solat kita solat yang murni kerana Allah. Hanya kita yang tahu, hanya kita antara kita dengan Allah, tanpa ada riak, tanpa ada sum'ah. Riak dengan apa? Dengan solat kat masjid yang rokok sujud, sum'ah bila baca alham. Jadi macam mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya solat dengan niat, kita dengan Allah lah. Allah Maha cinta kita, harapkan cinta Allah. Solat dengan niat. Duduk kat rumah dia fikir, dia kata yang penting hati baik. Hujung sekali yang penting hati baik. Dan sekali mereka tidak menghiraukan hukum-hukum Allah dan mereka ni adalah golongan yang melampau ketiga. Okey, kita cukup 3 kumpulan dulu. Minggu depan pun kita masih lagi tajuk yang sama. InsyaAllah saya akan cepatkan sikit insyaAllah. Kita akan ambil masa lebih banyak lagi. Mana tuan-tuan perlu cari. Okey, ada jawapan tadi, ada soalan. Ayah Pin masuk ke mana? Ayah Pin masuk ke kumpulan musyrikin atau kumpulan etis. Kalau dia sendiri mengaku dia etis, perbuatan dia orang syirik. Ayah Pin kategorikan tu tak payah, mana dia ni tak ada pun nama Ayah Pin, tapi fikiran yang kedua Syiah. Syiah ni kumpulan yang banyak sesat dia. Yang siapa sebut tadi, Haji Daud, Haji Ahmad Daud. Syiah ni banyak sesat dia. Bab dia menyeru selain Allah, ya Ali, ya Husain sebagainya, kita tolak pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bab mendewakan Sayyidina Ali sampai jadi Tuhan dan sebagainya, pada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam bab dia kafirkan sahabat sebagainya, bab siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bab apa lagi? Semua bab, semua kesesatan Syiah ada ciri-cirinya. Syiah antara kumpulan yang sangat jauh daripada Islam dan jangan terpengaruh dengan perkara zahir dan jangan terpengaruh dengan dalil. Syiah yang paling banyak keluarkan hadis. Kita orang awam dengar Syiah keluarkan hadis, kita akan terpengaruh. Macam mana boleh ada hadis kalau sahabat dikafirkan? Itu logiknya lah. Sahabat yang bawa hadis semua dikafirkan. Macam mana hadis boleh banyak? Artinya hadis dua. Sama ada hadis yang dipalsukan ataupun hanya sedikit daripada hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang tak dikafirkan. Jadi takrifan hadis daripada Syiah bukan takrifan Ahlussunnah. Ahlussunnah takrif yang kita dapat hadis daripada Nabi SAW, manakala takrifan Syiah ialah perkataan Nabi dan perkataan semua imam-imam mereka letakkan satu level dengan level hadis. Sebab tu kitab mereka jadi tebal. Sebab banyak seolah-olah nampak banyak hadis. Dan mereka golongan yang paling banyak sekali palsukan hadis Nabi SAW. Sama ada dalam bab sanad ataupun dalam bab matan, itu dalam bab kajian terhadap golongan ini. Yang penting, okay, minggu last kali lupa. Al-Arkam, siapa sebut tadi? Al-Arkam. Al-Arkam masuk kat mana? Zikir aurat Muhammadiyah tak ikut cara Nabi. Tak ikut surat al-Ladzina an'amta alaihim. Nabi. Tak ikut. Dalam bab sifat, kalau wujud lah. Wujud. Tak semua. Mereka ada kebaikan tertentu dan kebanyakan pengikut Arkam ni orang-orang awam yang nakkan kebaikan. Sebelum kita cerita nak kutuk-kutuk sebagainya, hatta di kalangan keluarga pengasas juga ramai orang-orang baik-baik sebagainya wujud dengan mereka. Jadi kita perlu berlaku adil. Jadi, tapi kita bab kesilapan yang wujud, ada kesilapan bab zikir tak ikut sunnah Nabi, tak mutaba'ah pada ayat suratul ladzina an'amta alaihim. Bab
mendewakan Syekh Suhaimi ke atau Buya sampai ke tahap mana mereka letakkan, kita tengok pada kesesuaiannya. Kalau mereka letakkan betul-betul ada dakwaan yang mengatakan bahawa sampai pada tahap mendewakan atau buaya tak mati, tak meninggal sebagainya, itu dah jadi samakan dengan Allah SWT, itu dah melampau. Kalau bab dalam bab-bab yang lain selain pada mereka mendewakan guru dan sebagainya, mendewakan guru-guru, melebihkan orang-orang tertentu lebih daripada kedudukannya, tetap pada Alhamdulillahirabbil alamin. Bab apa lagi yang arkam ni? Arkam ni ada banyak, tapi dia kesimpulannya dia pergi kepada batiniah banyak. Kesimpulannya banyak pergi kepada batiniah, mana pada kumpulan sufi yang melampau, walaupun mereka tak seteruk batiniah yang betul-betul yang dibincangkan lah. Dia terpengaruh, lebih kurang mereka sebenarnya orang, saya secara pribadi kenal dengan mereka adalah golongan orang-orang awam yang inginkan kebaikan, tapi terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang ada sebelumnya, kumpulan sesat lah yang sebelumnya. Jadi tak boleh hukum saja, tapi dari segi idea kumpulan Arkam sini, kumpulan yang memang semua jelas lah ya, sesat lah, sesat dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Jakim sendiri. Okey, insyaAllah cuma saya nak detailkan kumpulan kemudian ni dia banyak. Kalau dibanyakkan kita ada berapa orang yang ada? Cuba Okey, kita sebelum kita tutup ada last Dr. Hafizah tadi. Saya nak tanya Ustaz. Boleh tak? Ustaz ada sebut pasal liberal tadi. Ya, saya liberal. Amat concern tentang penggunaan terma liberal dan orang awam menggunakannya dengan begitu liberal sekali lah kan. Dengan mungkin membuat prasangka ataupun pandangan terhadap contoh pemimpin yang mereka gelar ini liberal. Yang nak risau ni kalau dilakukan oleh macam cyber trooper untuk merendahkan atau character assassination, tak apa. Yelah, memang tu kerja dia lah. Tetapi yang nak concern kalau dia diterima pakai oleh orang awam dan dengan itu dia membentuk persepsi dan macam tadilah menghukum setengah pemimpin dengan liberal dan akhirnya dia mungkin mendatangkan satu keburukan pada diri orang tersebut lah, sebab dia tak, mungkin dia ikut-ikutan begitu. Jadi mungkin boleh dapat pencerahan dalam konteks pemikiran umat yang bercelaru lah bagi Ana. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Liberal adalah lafaz umum, tapi liberal yang kita bincangkan dalam bab agama, liberal dalam bab agama. Mana dalam bab liberal dalam bab akidah, semua agama sama. Semua agama sama. Liberal bab akidah. Liberal dalam bab akidah, umat Islam dalaman, kumpulan Murji'ah dia kata semua akidah sama. Kau nak Syiah ke, kau nak Khawarij, kau nak apa semua kali. Semua sekali kita ni orang Islam, selagi Islam janganlah nak gaduh-gaduh. Tak boleh langsung tegur. Tak boleh langsung tegur, tak boleh ni semua sekali. Semua boleh. Kalau tak boleh tegur kerana adab, kerana maslahat, dia cerita nombor dua. Tapi ni memang etikad. Kita cerita masalah etikad. Akidah dia mengatakan bahawa tak boleh nak hukumkan siapa saja orang Islam ni sebagai bersalah ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh mengeluarkan dia daripada sifat Islam sebenar. Sama ada orang Islam berubah jadi fasik ke ataupun sampai di tahap tak boleh kafirkan. Orang Islam buat apa sekali pun tak boleh kafirkan. Jadi bab liberal yang dibincangkan oleh dalam pemikiran dalam kumpulan-kumpulan teologi, dia tidak berkaitan dengan istilah umum. Jadi liberal yang terbuka, pemikiran terbuka ini kalau dimaknakan dengan makna yang luas, orang boleh guna kat siapa-siapa saja. Tapi yang dimaksudkan dalam syarak ialah orang-orang yang liberal sehingga mereka tidak gerun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka liberal sehingga mengambil sambil lewa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di golongan liberal yang dimaksudkan golongan yang tak endahkan solat, tak endahkan perintah-perintah Allah, dan yang kedua golongan yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hukum Allah, dan mereka terima je semua. Mereka terima segala, mereka terlalu terbuka. Sebab itulah istilah liberal, hatta Murji'ah sekalipun dalam perbincangannya ada banyak kumpulan. Hatta ulama kata selain daripada ahli sunnah,
secara umumnya mereka adalah murji'ah pada bab-bab tertentu. Betul, penggunaan liberal, lafaz ini tidak boleh digunakan dengan secara begitu saja. Perlu kita tahu maksud orang yang menggunakannya. Dalam konteks kita sebut tadi, murji'ah ialah golongan yang menolak khauf dan mahabbah. Golongan yang mengharapkan rahmat Allah tetapi tidak menghiraukan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Boleh doktor? Boleh, cuma saya concern ni maknanya dia yang terutama macam dalam konteks kita tengah pilih Perdana Menteri pemimpin kan. Jadi saya concern tu ada masyarakat umum lah yang menuduh macam okey pemimpin yang ni liberal. Dan dia somehow mempengaruhi orang sebab bagi dia betul macam orang ni sebab dia terbuka pemikiran dia. Dia antara liberal daripada sudut terbuka pemikiran, maksud dia kita fundamentalist. Sorry yang cucu saya ni. Fundamental daripada sudut pegangan dan mungkin contemporary daripada sudut pendekatan itu ya amat mungkin tidak difahami oleh masyarakat. Jadi sajalah maksud dia macam mana kita sebagai orang cerdik pandai dalam grup ini kan boleh mempengaruhi. Sama kita kena kerja lebih kuat lagi lah untuk mendidik lah bagi saya kan supaya masyarakat tidak saya punya concern Ustaz adalah Sam tu betul-betul berfikir begitu. Betul. Mungkin sebab pembawaan dia betul-betul fikir pemimpin dia memang liberal. Maka patut ditolak. Sedangkan mungkin macam contohlah istilah ulama contohnya kan. Yang mungkin disalahertikan oleh masyarakat. Ulama bagi dia adalah orang yang mungkin dalam mungkin pendidikan Islam sahaja kan. Sedangkan mungkin dia merujuk kepada pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Ialah dalam konteks umat kalau nak ke depan lah bagi saya. Wallahu alam. Maaf kalau tak berapa tepat lah apa yang saya concern ini. Jelas maksud doktor. Jadi betul lah yang dari segi orang awam ni dia faham macam-macam. Orang awam ni orang yang tak ustaz jadikan ustaz pun banyak. Orang yang terbuka ajak supaya jangan ta'assub dengan satu pandangan sebagainya, dianggap liberal sebagainya. Betul, dalam bab liberal ni istilah yang terlalu umum yang perlu maksudnya perlu diikat dengan kaedah syarak. Jadi orang awam kita bagikan ilmu dan kita perlu ingatkan pemikiran jangan sampai pemikiran ni masuk ke pemikiran mereka terlalu ekstrim dalam bab cerita tentang hukum Allah sehingga nampak orang sampai pada tahap orang berbeza pada dia hanya masalah khilaf. Masalah yang sepatutnya bukan orang lawan hukum Allah, orang berbeza pandangan. Masalah khilaf sahaja dia dah hukumkan orang sebagai golongan kafir ke sebagai. Sebab itulah Sayyidina Uthman bin Affan, manusia yang paling mulia, dihukumkan kafir oleh Khawarij. Jadi dia bukan masalah kepada masalah, dia masalah Khawarij yang terlalu keras berdepan dengan liberal yang terlalu open yang dalam bab tertentu. Sebab itu semua pemikiran ini perlu diingatkan kepada masyarakat. Jadi macam mana cara jalan tengahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan akidah wasatiyah. Wasatiyah yang kebaikan yang ada. Kumpulan liberal ada baik dia. Ajak orang terbuka dan bertolak ansur. Kumpulan Murji'ah. Kumpulan Khawarij ada baik dia. Ajak orang ikut hukum Islam. Ikut pada hukum Islam, berhukum hukum Islam. Tapi dia ada keburukan dia ekstrim. Hukumkan orang. Liberal ada kebaikan, ajak terbuka. Tapi ekstrim dalam terbuka. Jadi caranya adalah ajak manusia kepada wasatiyah, pertengahan. Iaitu perkenalkan dengan hukum-hukum Islam. Dan yang kedua, satu adab yang perlu diajarkan kepada masyarakat. Jangan terlalu sibuk dengan menghukumkan pemimpin. Boleh. Kuasa tu wujud ketika kita diberikan kuasa. Ketika waktu biasa ni, doalah kebaikan. Doa kebaikan banyak-banyak sebab kita nak marah tak marah, nak komen tak komen, tak mengubah sedikit pun keputusan yang ada. Dan tak yang ada dosa yang kita dapat, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi doa yang banyak, doa kepada Allah itu yang paling utama. Harapkan Allah SWT berikan yang terbaik kepada kita semua insya-Allah. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Kita dah pukul 10.24. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Prof, terima kasih Doktor, terima kasih semua sekali, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT
minggu depan untuk ramai yang baru hadir hari ini, minggu depan kita masih kuliah kita berterusan. Kita tiap hari Jumaat insya-Allah dalam siri yang ke-9 dalam bab tadabbur surah Al-Fatihah insya-Allah. Hari ni ramai lagi ni sebab anak cucu pun join ni. Okey. Ada apa-apa Prof? Tak ada. Itu saja. Tak ada. InsyaAllah. Terima kasih semua sekali. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sekalian saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.